berdasarkan gerak politik Syed Saddiq yang keluar daripada PEK Kerajaan Perpaduan dan cuba untuk membentuk kuasa ketiga atas alasan yang beliau sendiri lebih arif apa sebenarnya tindak tanduk tersebut. Namun apa yang kita dapat lihat, langkah ini kurang meyakinkan untuk berperanan sebagai kuasa ketiga di parlimen. Pertamanya, hanya ada satu kerusi saja. DUN pun cuma ada satu kerusi juga. Jadi bagaimana untuk melakukan semak imbang kerajaan? Yang kedua, tindak tanduk beliau itu dilihat tidak menghormati ahli-ahli parlimen yang jauh lebih senior apabila beliau meminta ahli-ahli parlimen meletak jawatan dalam isu pengguguran kes Zahid oleh pihak Peguam Negara dan keputusan mahkamah. Seolah-olah ia tidak menghormati keputusan mahkamah. Jadi ini menyebabkan hilang hormat kalangan masyarakat terhadap Syed Saddiq. Jadi saya kira langkah terbaik Syed Saddiq ini sepatutnya lebih baik beliau menyertai Pikatan Nasional daripada beliau berbolak-balik menggunakan pelbagai alasan yang kadang-kadang melawan logika dan tindak tanduk sikap dan pendirian beliau sendiri. Lebih baik dan lebih sesuai Saddiq menyertai Pikatan Nasional tanpa perlu berselindung di sebalik langkah dan muslihat beliau. Kerana beliau perlu tahu tindakannya sebagai kuasa ketiga itu tidak mampu membawa apa-apa impak besar dalam apa-apa keputusan parlimen. Sebab kalau kalau keputusan untuk meminda apa-apa ataupun membuat rang undang-undang misalnya, kalau keputusan itu baik untuk negara, baik untuk demokrasi, saya percaya bukan saja PHBN ataupun Kerajaan Perpaduan, ahli parlimen Kerajaan Perpaduan tidak menyokong, saya ingat daripada perbankan juga menyokong. Misalnya rang undang-undang untuk mengubal mengenai isu hak wanita misalnya. Jadi tak memerlukan sokongan daripada kuasa ketiga ini, sebab itu merupakan kepentingan umum. Jadi saya kira langkah Syed Saddiq ini tidak dapat meyakinkan keseluruhan masyarakat, malah dilihat kontradik dengan keputusan rasmi negara melalui Peguam Negara dan juga dalam bidang kehakiman. Tindakan ahli parlimen MUA, Syed Saddiq, menarik diri daripada Kerajaan Perpaduan dan menyebabkan kerajaan hilang. Majoriti 2/3 adalah sesuatu harga yang mahal perlu dibayar oleh Syed Saddiq. Ini kerana kemenangan beliau di MUA dalam pilihan raya ke-15 yang lalu adalah di atas sokongan Pakatan Harapan. Sekiranya beliau bertanding secara solo, sudah pastilah beliau akan kalah sebagaimana calon-calon Parti Pejuang yang bertanding dalam pilihan raya 6 negeri yang lalu telah kalah di semua kerusi, malah juga telah hilang wang deposit masing-masing. Tindakan Syed Saddiq menjadi kuasa ketiga dengan bekerjasama dengan Parti Sosialis Malaysia juga adalah sesuatu yang tidak akan membawa beliau ke mana-mana. Ini kerana Parti Sosialis Malaysia bukanlah sebuah parti yang berpengaruh, hanya sebuah parti picisan,
sebuah parti kecil sebagaimana juga yang telah dialami oleh parti pejuang yang dipimpin oleh Tun Mahathir dan juga parti Putera yang dipimpin oleh Datuk Ibrahim Ali. Parti-parti pecisan ini adalah parti-parti yang tidak akan diterima oleh rakyat kerana rakyat tidak yakin dengan perjuangan parti-parti yang kecil ini. Pada masa ini, rakyat hanya memilih antara Kerajaan Perpaduan dan juga Perikatan Nasional. Justru kedudukan Syed Saddiq pada masa ini dalam keadaan terumbang-ambing, selain daripada beliau bakal ditolak sepenuhnya oleh Pakatan Harapan, pada masa yang sama Syed Saddiq juga akan ditolak oleh Perikatan Nasional. Beliau pasti tidak akan diterima sekiranya ingin menyertai Perikatan Nasional kerana menerima muda sebagai komponen Perikatan Nasional bererti Perikatan Nasional terpaksa mengorbankan sejumlah kerusi untuk ditandingi oleh muda pada pilihan raya ke-16 akan datang. Sedangkan di peringkat Parti Bersatu dan PAS sendiri, ada beberapa kerusi yang mereka saling tarik-menarik untuk menentukan siapakah yang harus bertanding di kursi tersebut. Ini kan pula hendak memberikan kursi tersebut kepada Syed Saddiq, pemimpin sebuah parti yang tidak mempunyai hala tuju yang jelas dalam politik Malaysia pada masa akan datang.